Okey, hari ni kita sambung lagi soalan pending ya, kertas 3 set 2. Hari tu cikgu dah ajar tentang soalan struktur. Boleh tengok video YouTube cikgu yang lepas. Okey, untuk video kali ni cikgu terangkan seterusnya untuk soalan bahagian 2 ya, iaitu esei ya. Okey, kali ini soalan pending ni membincangkan tentang soalan kadar tindak balas. So kita tengok ya, apakah soalannya. Kita highlight dulu. Okey, Rajah menunjukkan perbualan ya antara dua pelajar. Dia tanya, saya tanya kenapa gula lebih cepat larut dalam air panas berbanding air sejuk. So dijawab oleh kawannya, saya rasa ini disebabkan oleh perbezaan suhu air. So berdasarkan maklumat yang diberikan pada Rajah di bawah, kena pasti faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Rancang satu eksperimen untuk mengkaji faktor tersebut ya, iaitu faktor suhu ke atas kadar tindak balas dengan menggunakan larutan thiosulfat dan asid yang dinamakan. So asid ni kita boleh gunalah sama ada asid hidroklorik ke, asid sulfurik ke, asid nitrik ke. So kita kena namakan ya. Okey, dan lepas ni cikgu akan tunjuk video ya. Okey, so sebelum kita jawab soalan ini, okey, cikgu nak tunjuk video inilah ya. Okey, so video ini adalah video ni daripada cikgu Hairul Nizam ya, yang telah membuat video tentang cara-cara ataupun prosedur eksperimen faktor suhu ya. Terima kasih kepada cikgu Hairul Nizam ya. Okey, jadi kita boleh ulang kaji dengan video cikgu Hairul Nizam ni. Okey, kita saksikan ya.
Okey, jadi tujuan cikgu tunjukkan video tadi adalah supaya pelajar-pelajar boleh ingatlah cara-cara untuk menjawab soalan ini sebab dia sedang soalan ni memperkatakan tentang merancang eksperimen Okey, so mula-mula kita perlu jawab soalan problem statement. Okey, so daripada problem statement dekat sini kita boleh tengok kita tengok dalam soalan to investigate kalau dia tanya, kalau soalan ni dia tanya pernyataan masalah tapi kalau soalan ni tanya tujuan kadang-kadang dia ada tanya tujuan ataupun aim. Jadi tengoklah soalan tu tanya apa. So sekarang ni soalan ni tanya tentang problem statement so kita boleh tengok jawapan dia adalah berada di dalam soalan ini. So kalau kita tengok soalan ini, plan a laboratory experiment ataupun merancang satu eksperimen untuk mengkaji kesan faktor ke atas kadar tindak balas. So kalau dia punya problem statement, mesti cara nak jawab problem statement ni mesti cara dia mesti ada WH questions lah so, mesti berbentuk soalan berbentuk penyoalan kan. So senang saja kita boleh mulakan dengan adalah bagaimana lah. Kalau boleh buatlah satu ayat yang simple tetapi tepat Okey, so bagaimana suhu mempengaruhi kadar tindak balas kan. Jangan lupa tanda soal bagaimana suhu mempengaruhi kadar tindak balas ataupun bahasa Inggerisnya how does temperature affect the rate of reaction kan. Okey, kalau variables, okey, so kita dah tahu macam nak jawab soalan tu. Okey, kalau soalan variables pula. Okey, variables ni mesti ada 3 lah pertama, dalam kertas A4 kita tu dia tulis pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey. Lepas tu ada 3 pemboleh ubah kan. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan mesti suhu lah Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas. Okey, bergerak balas. Okey, jawapan kadar tindak balas saja Okey, kadar tindak balas kan, ataupun masa yang diambil. Kalau tengok pada eksperimen tadi kan, masa yang diambil untuk tanda X hilang dari pandangan. Ini pun boleh rate of reaction or time taken for X mark to disappear from sight. Okey, next dia tanya pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimalahkan. Okey, so kalau pemboleh ubah dimalahkan bermaksudnya apa yang kita ada beberapa set eksperimen, tapi apa yang kita tetapkan malahkan kan. Okey, untuk pemboleh ubah yang dimalahkan, okey, kita tengok kita hanya manipulasikan suhu sahaja. Jadi
kita boleh buat dua jawapan lah ya, iaitu isi padu dan kepekatan. Okey, kita nak guna asid apa ya? Asid hidroklorik pun boleh, asid sulfurik pun boleh ya. Katakan cikgu guna asid hidroklorik. Isi padu dan kepekatan asid hidroklorik, ataupun kita, sebab dua-dua ni sama kan, tadi kita tengok eksperimen tadi, dia masukkan 50 ml natrium thiosulfate dan 5 ml. Yang ini kita malahkan. Yang dimanipulasikan adalah suhu sahaja, yang kita tukar-tukar tu ya. Jadi ada dua jawapan, isi padu dan kepekatan asid hidroklorik, ataupun kita buat untuk natrium thiosulfate. Mana-mana jawapan pun boleh ya. Okey, seterusnya dia tanya apa tu? Okey, materials dan apparatus. Okey, kalau boleh material dan apparatus ni hipotesis dulu ya. Okey, hipotesis. Okey, macam biasa hipotesis ni, hipotesis ni mesti kaitkan MV dan RV ya. Okey, hipotesis ni kita mesti kaitkan MV dan RV ya. Okey, so kalau kita tengok MV dia adalah, kalau kita tengok MV dia adalah suhu. Okey, semakin suhu meningkat ataupun semakin suhu rendah. Okey, RV dia adalah, kalau kita tinggikan suhu, apa jadi kepada kadar tindak balas. So kita kaitkan MV dan RV ini. So kita buat satu sentence satu fakta ataupun satu jawapan di mana kita kata semakin yang manipulated variable dulu kan, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas ya. Okey, kadar tindak balas ya. Ataupun kita kata semakin rendah suhu, semakin rendah kadar tindak balas, ataupun kita kata semakin tinggi suhu, ya, semakin cepat masa yang diambil, masa yang diambil untuk tanda X hilang dari pandangan. Okey, kat atas tu kan, tu ni ya. Kita boleh ambil dia punya bergerak balas dia, kadar balas ataupun masa yang diambil untuk tanda X hilang dari pandangan so itu RV dia lah. So bahasa Inggeris dia, the higher the temperature, the higher the rate of reaction, or the lower the temperature, the lower the rate of reaction. Ataupun kita bercakap the higher the temperature, the shorter the X mark disappear from sight, ataupun the lower the temperature, the longer the time taken for the X mark to disappear from sight kan. Okey, so seterusnya list of materials and apparatus. Okey, kalau boleh asingkan ya jawapan untuk materials dan apparatus ya. Okey, untuk materials ya. Okey, materials ni ataupun bahan ya.
Okey, bahan yang kita gunakan macam tadilah yang dia tunjuk tu ya. Gunakan range daripada 0.1 hingga kalau boleh 1.0 mol DM -3 ya. So tak perlulah nak guna asid yang pekat-pekat sangat ya. Very concentrated acid tu, hanya pilih saja range daripada 0.1 hingga 1.0. Contohnya cikgu nak guna 0.5. Boleh kan dalam range kan. Tak perlu nak fikir figure tu terlampau detail sangat So katakan cikgu guna 0.5 mol DM -3 larutan natrium thiosulfate, ataupun ikut video tadi pun boleh ya. Thiosulfate ya. Dan juga samalah ya, 0.5 mol DM3 asid apa? Asid hidroklorik. So boleh gunalah asid hidroklorik atau asid nitrik ataupun asid sulfurik. Okey. Itu saja bahan dia ya. Bahan. Okey, untuk radas ya, untuk radas ataupun apparatus, tengok yang tadilah ya. Dia ada stopwatch ya, jam randit, okey, dan dia ada kelalang kun, conical flask ya. Dia ada silinder penyukat ataupun measuring cylinder. Okey, rujuk video tadi ya. Kertas putih yang bertanda X, kertas putih bertanda X ya. Lagi kita ada termometer, mesti ya, sebab untuk faktor suhu, sebab kita akan ulang eksperimen ni ikut suhu. Okey, kasa dawai ataupun wire gauze, dan juga kena ada tungku kaki 3 ataupun tripod stand. Dan satu lagi adalah penunu Bunsen ataupun Bunsen burner. Okey, dah habis. Okey, seterusnya adalah prosedur. Okey, so seterusnya adalah prosedur ya. Okey, so apa prosedur dia? Prosedur dia adalah langkah ataupun prosedur. Okey, ikut video tadi, saya cikgu tunjuk video tadi ya, supaya boleh orang boleh ingat cara dia. Okey, pertama dia buat apa tadi? Saiz ya. Okey, tengoklah kelalang kun tu boleh menampung 50. Janganlah sampai 1000 pula kan, nanti terkeluar daripada kelalang kun tu, volume kelalang kun tu kan. Jadi kita guna 50 lah ya. Kita guna kalau silinder kalau test tube ataupun tabung uji 5 cm3 kan. Kalau saiz besar sikit kita boleh guna 50 ya. Ikut pada saiz radas tu. So buat standardize lah kita buat 50, senang ya. Tuang 50 cm3 larutan natrium thiosulfate ke dalam kelalang kun. Ya. So mesti ada ni action ya. Tuang ni kita punya action lah ya. Dan juga tuangkan apa bahan dia, dan apa berkontainer. Kita kata teknik ni ABC teknik ABC, maksudnya action, apakah bahan yang kita masukkan, dan juga kontainer. Jadi dia mesti, untuk prosedur ni mesti 3 perkara ni kena ada. Tuang bahan itu ke dalam kontainer. So mesti lengkap ayat tu. Okey. Yang kedua rekodkan bacaan awal ya. Suhu bacaan suhu awal
Rekodkan bacaan suhu awal, larutan apa? Natrium thiosulfat dengan apa? Dengan termometer. Mesti kontainer ni macam alat lah ya. Contoh alat ABC, teknik ABC. Action, rekodkan. Okey, rekodkan apa? Rekodkan apa bahan tu? Suhu bahan tu dengan termometer, kontainer ataupun alat ya. Yang ketiga, letakkan ke dalam kon di atas kertas putih yang bertanda X. Yang bertanda X, kan? Okey, seterusnya yang keempat. Okey, tuang. Okey, katakan tadi 50 kan? Okey. So kita boleh kurangkan ya, tuangkan 20 pula. Ya, yang logik lah ya, figure yang logik lah. 20 cm3. Okay, kita guna asid apa? Mesti sama dengan bahan dekat atas. Kalau bahan dekat atas tulis asid hidroklorik, dekat prosedur pun mesti asid hidroklorik. Ke dalam mana? Ke dalam kelalang kon. Ke dalam kelalang kon dan mulakan jam randit, kan? Macam video tadi ya. Okey, seterusnya nombor 5. Okey. Goncang perlahan ya. Goncang perlahan sehingga goncang perlahan kelalang kon ya, sorry. Goncang goncang perlahan kelalang kon sehingga tanda X hilang dari pandangan. Okey, yang keenam, hentikan masa jam randit ataupun tutup jam randitnya pun boleh juga. Okey, stop ya. Tutup jam randit atau berhentikan ya. Okey, tutup jam randit apabila tanda X hilang dari pandangan. Ya. Okey, nombor 7, catatkan ataupun rekodkan ya. Catatkan ataupun rekodkan masa yang diambil. Okey. Yang ke-8 senang saja, mesti kena ada ulang eksperimen ini. Okey, ulang eksperimen ini dengan menggunakan ulang eksperimen ini. Okey, ulang eksperimen ini dengan menggunakan
larutan thiosulfat yang dipanaskan pada suhu 40, 50 dan 60. Macam tu. Sebab tadi kita cakap dekat atas ni rekodkan bacaan suhu awal. So kalau bacaan suhu awal ni kita anggap ni adalah suhu bilik. Ya, suhu bilik. Jadi suhu bilik lebih kurang 30. So kita teruskanlah dengan bacaan 40, 50 dan 60 ya. Okey, last sekali adalah tabulation of data. Okey, penjadualan data. Okey, senang saja, mesti ada MV dan RV. Okey, buat table ya. Okey, buat elok-elok dengan pembaris. Okey, so sini mesti suhu beserta unit dan juga masa yang diambil beserta unit. Dan kita pun letaklah berapa suhu yang kita guna. Okey, satu tadi tu suhu bilik kan. Suhu bilik tu kita tengok termometer kita lah. Lepas tu kita tetapkan pada 40 darjah Celsius. Ini kita boleh mungkin tetapkan 30 ke, boleh jugalah ya, ikut asalkan ada perbezaan suhu tu 50 dan 60. Ya, so itu saja ya. Okey, so ni kalau dalam bahasa Inggeris ni ada ya, cikgu bagi dalam nota tu ya untuk bahasa Inggeris ya.